Kita tengok pada tajuk poster kita tu nun dan mim. Menguasai nun dan mim. Maknanya dia kata kuasai nun dan mim, kita mesti faham nun tu apa, mim tu apa sifat dia, mana makhraj dia. Sebab inilah dia punya main. Kata climax lah. Kalau dia tengok ilmu tajwid tu, kat sini sebab apa? Bila kita nak baca Quran, benda hukum dalam ni yang akan main peranan. Akan main peranan. Okey, tapi sebelum kita nak bagi pada huruf nun dan mim, kita akan pergi balik pada makhraj dan sifat huruf secara praktikal. Ini Papa kena baca seorang-seorang. Bila saya sebut nama, unmute. Boleh? Dandan lah sikit perut, dandan nak tutup kamera, dandan nak pergi toilet kan. Memang takkan lah. Jangan risau. Secara kelas, secara maya ke, secara fizikal memang kita takkan suruh seorang pun. Tak payah, Papa dengar je lah. Okay? So kita saya akan share screen. Mana kita kata list. Okey. Latihan lisan untuk kefasihan. Nampak ke ni? Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Dia macam so nampak tak? Nampak. Tadi dia freeze tu, dia hang kemudian dah. Okey. Sebelum kita nak masuk nun dan mim tu tak apa, itu satu bab besar yang lain. Tapi sebelum nak pergi tu kita tengok masa bertalaki, tapi kita cakap secara semualah umum bertalaki ke tak bertalaki, perempuan pun ada guru talaki masing-masing. Tapi maksudnya bila kita nak baca Quran tu, lisan kita kena fasih lisan kita. Ini kita latihan lisan untuk kefasihan. Bila kita kata fasih, maksudnya kita boleh sebut sebiji makhraj dia dari mana, sifat huruf tu dari mana keluar, itu baru dia jadi satu, maksudnya fasih. Tengok siapa yang tak mute tu tolong mute kejap sebab dia macam ada gangguan bunyi. Okey. Ini kita tengok secara umum ramai orang susah nak sebut huruf ain. Huruf ain memang dia susah kerana itu ain bukan huruf bahasa, bukan bahasa kita lah. Kita orang Melayu pun tak sebut huruf ain pun. Tapi bila seorang tu boleh sebut huruf ain, maksudnya dia dah banyak buat latihan. Nak dapatkan bunyi ain tu kan, bunyi ain. Sebab ramai bila kita ngaji, huruf ain selalu bertukar dengan huruf hamzah. Sebab apa dia punya level tu sama area sini juga. Area sini. Al-haq, halkum tu. Cuma huruf ain dia level kedua, ni level 1 bawah ni kan. Bawah ni. Level 1, level 2, level 3, macam tu. So bila huruf ain ada level kedua. Bila level kedua. So untuk mendapatkan huruf ain kita kena faham dulu. Dia tu makhraj dia dekat mana, sifat dia tu macam mana. Orang yang tak boleh sebut sebab dia tak faham tu lah. Tak faham makhraj, dia tak faham sifat dia. Sebab tu tak boleh sebut. Sebab kita asyik dia kata, saya tak boleh sebut lah huruf ain macam mana. Sebab kita kena faham lah dia ni dulu. Kat mana dia keluar dan apa sifat dia. Okay? Kita kena tahu huruf ain ni dia ada pada makhraj al-haq. Kan pada halkum iris sini. So dia ada kat iris sini, cuma dia tu level 2 dekat sini. Okey. Dan apa pula sifat dia? Ini kita kena tahu dia bisa keluar dari sini. Dia tak ada keluar kot hidung, dia tak ada keluar kot lidah, dia tak keluar kot bibir, tak ada. Ain mesti iris sini. Dan kita boleh rasa ain tu kat sini. Okey. Bila kita tahu dah dia keluar dekat sini, apa pula sifat dia? Dia ada sifat istifal. Bila istifal maksudnya masa kita nak sebut huruf ain, lidah kita rendah. Dia tak ada melengkung naik macam nak kena langit, tak ada. Dia rendah saja. Okay? Istifal maknanya dia rendah. Lawan istifal adalah isti'laq. Kan kita kata istifal, isti'laq. Dan kita pun dah buat kempen istifal sebut huruf yang secara rendah. Ba, ta, itu rendah. Yang ba, ta, itu tinggi. Tinggi, tak boleh. Bukan cara dia. So bila istifal maknanya huruf ain ni dia rendah. Dia bukan huruf yang tebal, huruf yang rendah. Dia pun adalah sifat infitah. Apa infitah? Dia terbuka. Ruang dia terbuka. Ruang terbuka. So bila ruang terbuka, udara boleh lalu. Terus keluar. Okay? Maksudnya infitah. Jahar pula dia bunyi. Nyaring. Bunyi dia bunyi dia macam
nyaring bunyi dia. Bukan itu bunyi macam tumpul. Itu bunyi dia nyaring. Itu ada sebab jaha. Ismat agak tertekan. Bunyi dia. Sebab bila kita settlekan istifham menjadi rendah, dan kita sifat satu lagi sifat dia tawasud, automatik yang lain ni semua akan ikut sekali. Sebab dia ada sifat yang memang dia akan datang package tu lah. Bila kita dia rendah, automatik dia akan infitah, dia akan terbuka, dia akan jadi ismat. Macam tu. Dan satu lagi yang lain dia tu adalah dia adalah tawasud. Inilah yang kita kena faham. Tawasud. Tawasud ni sifat di antara, nak kata dia tu nak kata itu syiddah ke bukan, nak kata dia tu rokhawah pun bukan, tapi dia adalah tawasud. Apa dia syiddah? Syiddah adalah bunyi yang tertahan. Itu tertahan. Kalau rokhawah dia macam tak ada stop. Macam tu. Tapi tawasud, nak kata dia tahan sangat pun tak, nak kata terlepas sangat pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Pertengahan. Oleh kerana pertengahan ni lah kita kena faham. Bila dia bertawasud, dia sifat tawasud, maksudnya bila udara yang keluar kat sini, kan udara datang daripada bawah ni, jauh. Udara tu lalu kat sini, kita punya ni, epiglottis. Orang kata epiglottis tu apa? Dia macam apa? Ada isi tambahan kat sini kan. Dia sebagai penahan. Nanti daripada apa? Daripada makanan tu masuk ke paru-paru. Macam kita makanan kita masuk. So ini adalah apa? Epiglottis ni ada macam daging lebih yang menahan daripada udara, daripada makanan kita, minuman kita masuk ke bahagian paru-paru. Sebab tu kalau orang macam apa kan makan hidung, tiup semua kan masuk terus ke dalam perut tu. So dia tak pergi supaya dia orang tak pergi bila makan tu masuk ke arah paru-paru. So inilah fungsi epiglottis ni, dia menahan. So bila dah sebut huruf ain, udara yang keluar ni, dia nak keluar, dia epiglottis ni dia tekan. Dia bukan tekan, dia himpit. Ini dinding apa ni, nama dinding inilah benda ni. Kita punya dinding kerongkong ni lah, dinding ni. So sini. So benda isi tu dekat sini. So bila kita nak sebut huruf ain, udara nak keluar sini. Tapi kita himpit kan. So bila himpit ada ruang yang sempit sikit kan. Kan ada, kalau kata himpit kan ada ruang. Kalau tekan melekat terus. Sekarang dihimpit saja. Bila himpit, udara nak keluar, nak celah sikit tu. Nak keluar sikit tu lah ada sifat tawasud. Sebab tu bila nak sebut huruf ain, dia mesti dari bawah. Kita kena rasa daripada bawah. Level 2 tu. Tapi nak sebut ain disebabkan oleh kerana dia sempit. Puan kena praktis. Puan kena buat sekarang. Tapi tak payahlah buka suara tu. Puan kena praktis. So bila dia akan bunyi dan mesti datang di sini lah. Mesti boleh rasa. Dan dia kena sebut secara perlahan. Disebut dengan perlahan. Suara macam ditarik. Bukan dengan cepat. Kalau cepat dia akan bunyi tu. Orang yang baca dia baca cepat dan memang salah, itu bukan huruf ain. Dia akan jadi seorang huruf hamzah yang disukun hamzah. Sebab tu orang selalu confuse, bukan kata confuse, memang tak boleh nak bezakan di antara hamzah yang sukun dengan ain yang sukun. Dia bunyi macam sama je. Macam a'udzubillah tu, ta'awuz tu, yang mula hamzah, yang kedua huruf ain. Tapi bila dia baca sekali harum, baca borong sekali, a'udzubillah, macam tu. Sama dia guna dua-dua jadi hamzah ataupun dua-dua jadi ain. Dah lagi itu sebenarnya hamzah, tapi dia sebut ain. Yang ain tu mungkin dia sebut betul, tapi yang hamzah tu pun jadi ain. Tapi biasanya jarang jadi sebab bila orang susah sebut ain, dia memang takkanlah dua-dua jadi ain. Dia akan jadi dua-dua tu hamzah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. A'u adalah huruf hamzah. Sebab huruf hamzah level bawah, atas sikit dia pada dia je huruf ain. Oleh kerana kita tak mahir kat mana tempat dia keluar, itulah menyebabkan berlaku kita tak reti nak sebut huruf ain. Sana kita kena very clear. Ain ni datang daripada mana? Dia mesti datang area sini dan level kedua. Kalau hamzah bawah lagi, bawah pada dia lah. Kalau hamzah dan bila kita sebut ruang udara ni dia terbuka. Cuba sebut dia terbuka. Kalau ain beza. Beza. Oleh kerana itulah kita kena tahu kenapa jadi tu, sebab ni lah epiglottis ni menghimpit kita punya dinding kerongkong ni, dinding kerongkong ni lah. Oleh kerana bila kita udara nak lalu, kita himpit. So dia nak lalu, cuma dia durang sikit aja. Sebab sempit itulah menyebabkan huruf ain tu dia macam bunyi tu tarian tawasud. Kalau kita kata kita buat cara itu dia jadi syiddah. Dia syiddah
Epiglottis ni tutup terus. Udara nak lalu jadi macam tu. Tapi kalau kata dia tu rohawah pula kan, tawassut kan di antara syiddah dengan rohawah. Kalau kita kata okey buat secara rohawah, kita macam buka tu menganga. Dia tak jadi macam tu. Tapi kalau tawassut dia macam tu. Itu nak bezakan mana huruf ain dengan huruf hamzah. Sebab oleh kerana dia dekat, kita kena mahirlah kena bezakan. Kalau tak memang tak boleh. Sebab kita selama ni kita macam yang mana orang tak boleh sebut tu sebab apa, dia pun tak tahu pasal benda ni. Bukan aku tak tahu apa, ilmu ada tapi kita tak apply dan kita tak cuba nak faham. Kita kena cuba rasa huruf ain tu. Dia mesti memang ini apa kita punya halqum, al-haq area sini. Level kedua. Dan minda tu dah boleh fikir dah. Kena bayangkan udara nak lalu kat sini dan epiglottis kita tu himpit ke dinding. Bukan tekan terus. Kalau tekan terus udara terus sekat. Dia akan jadi huruf hamzah. Macam tu. Sekarang ni dia nak lalu. Masih ada ruang. Dan kita kena buat gaya lentuk tu, jenis tarik tu. Ta'lamun. Itu jenis ain. Satu benda huruf ain ni memang kena praktis cara bunyi dia sebab dia memang dia lain. Dia takkan, kalau orang tak kerti sebut ain, memang dia takkan sebut ain lah, maksudnya dia akan sebut huruf hamzah. Jadi itu je beza dia. Jadi tak boleh dalam Quran ain adalah ain, hamzah adalah hamzah. Sebab tu kita kena praktis, kita tak boleh kata macam saya tak bolehlah sebut ain, tak apalah, hamzah pun bolehlah. Kita pula sendiri yang pandai-pandai buat keputusan, hamzah pun bolehlah asalkan macam lebih kurang. Mana boleh? Siapa yang bagi keputusan kata hamzah tu macam ain tu macam hamzah? Tak boleh. Ain adalah ain, hamzah adalah hamzah. Itu kena very clear yang tu. Sebab apa? Tengok kita perhatian, huruf ain keluar dari kawasan halqum. Kawasan halqum ni, kawasan ni kan. Bukan hidung. Maksudnya bila udara ni lalu, dia mesti kat sini dan terus keluar. Jangan pergi naik sini terus naik ke hidung. Sebab itu orang baca ain, ada dia bunyi macam sengau. Dia kata, kenapa dia bunyi macam sengau? Memang ada orang bila dia tak kontrol udara, sebab udara ni kita kena kontrol. Sebab tu kena perlu pada latihan. Udara yang keluar, lalu tempat sempit celah ni, terus pergi ke sini. Keluar terus. Jangan lalu sini terus naik atas. Itu ni. Sebab dia keluar kat sini. Kalau keluar kat sini, dan kita kena sebut dia secara perlahan. Bukan perlahan maksud macam tu, bukan. Dia kata kadar nak sebut ain tu, dia bukan itu cepat dan menyebabkan kita terus tutup. Dia bukan macam itu. Dia mesti secara lembut. Sebab ain adalah sebut istifal, dia rendah dan dia adalah lembut. Dia bukan huruf yang keras kasar, tak ada, huruf lembut. Dan kita boleh rasa kelembutan tu. Dia kita rasalah bagi dia lalu, bagi udara tu lalu. Ini memang kena praktis sebab ini bukan bahasa kita. Ain bukan bahasa kita. Tapi kita kena praktislah sebab ini untuk Al-Quran. Kita bukan baca untuk saja-saja. Nak baca Quran mesti kena apply semua dah. Kena apa? Very disiplin. Kalau dia tu ain. Hamzah. Tak boleh main pukul rata. Tak boleh ain, tak apalah hamzah pun boleh. Jangan buat macam tu. Terutama bila kita mula isti'azah, dah banyak kali dah saya kata. Orang yang mula, terutama yang bertalaki. Sebab saya boleh dengar yang bertalaki tu. Nak baca ta'awuz, jangan auzubillah. Bunyi macam tu. Dah berapa kali dah beritahu jangan bunyi macam tu. Hamzah adalah hamzah, ain adalah ain. Lepas pada ni, hari ni kelas ni kita sebut pasal ni. Next week bila yang siapa yang bertalaki saya, make sure hamzah adalah hamzah, ain adalah ain. Jangan auzubillah macam bunyi apa? Macam harimau mengaum. Aum. Apa bunyi macam tu? Kita nampak sangat kita baca dengan keadaan yang malas, macam tak ada semangat nak baca. Asal baca dah lah. Sebab apa? Orang lain ramai kita tak baca. Jadi kita ni macam pandai lah juga. Kita ada rasa macam tu. Kalau kita pandai sekalipun, ada orang lagi pandai. So jangan kita rasa macam aku boleh je, aku terror je huruf ain ni. Orang tu tak reti lah. Biarlah. Jangan macam tu. Kadang kita punya ain pun betul tu bukan konsisten tu, kejap jadi, kejap tak jadi. Itu kita kena ingat. Sebab satu kita ingat, ilmu ni Allah bagi. Walaupun orang tu tak pernah mengaji lah semua hidup dia, tiba-tiba hari ni baru nak start mengaji pada umur, contohlah umur dia 60. Tiba baru terbuka hati. Allah bagi dia hidayah, dia nak mengaji. Ataupun dia tubuh secara baru, nak masuk Islam ke apa. Bila dalam keadaan macam tu, kalau Allah nak bagi, ain yang susah ni pun dia boleh dapat. Dan berbanding kita yang dah bertahun-tahun, kata dah
dulu ngaji zaman dulu lah, budak-budak sekolah lah apa, nak sebut ain sampai hari ni pun tak boleh. Itu bila kata bila Allah nak bagi, Allah akan bagi pada siapa dia nak bagi. Tapi dengan syarat kita sendirilah. Nak dah bersedia ke Allah nak bagi tu. Orang kita ni sikap tu macam nak tak nak lah. Alah, asal belajar lah, tak ada tak apa. Macam tu. Itu sikap tak boleh. Walaupun kita secara online, kelas adalah kelas. Ilmu adalah ilmu. Sebab kita pun tak boleh. Sambil kalau perempuan tengah masak, adakah sambil tu perempuan nak pegang buku? Tak logik lah perempuan tengah masak, kita tengah sebelah pegang buku. Adakah itu adab belajar? Bukan. Adab belajar duduk, tengok, tumpu, ada buku, ada nota ke apa benda. Itu rupa orang belajar lah. Tak kira lah kita umur berapa pun. Isu dia bukan masalah umur. Kita jangan bayangkan nak belajar ni, alah dekat budak-budak ni boleh lah orang tu budak belajar. No. Ilmu, terutama Quran pula lagi, mesti ada adab dia. Kalau perempuan nak ilmu, mesti kita kena bersedialah terima orang nak bagi. Sebab benda Quran ni bukan senang. Memang kita kena praktis banyak kali. Okay? Contohnya huruf Ain ni. Sambil-sambil tu praktis huruf Ain. Dia memang bunyi. Tak boleh. Pun tak boleh. Kita sendiri boleh rasa. Dia udara yang ada tempat yang sempit tu. Kenapa kita highlightkan Ain? Sebab majoriti susah nak sebut Ain masa lelaki pun nak sebut Ain tu macam ada problem. So sekarang ni kena praktis. Kita kena faham rupanya Ain tu datang dari sini. Memang kita dah tahu dia daripada Al-Haq. Tapi kita jenis tahu-tahu macam tu je lah. Jenis tak nak faham. Tahu dengan faham lain. Tahu je lah macam ni. Tapi faham ke tak? Faham tu yang Allah akan bagi. Faham tu Allah bagi. Yang kita buat ni kita bagi tahu. Kita bantu segi macam nota. Bantu dia segi cara nak sebut. Itu bantuan. Allah nak bagi, itu Allah akan bagi. Sebab apa ada orang hari ni tak boleh sebut, tiba esok alhamdulillah seolah-olah macam sebelum ni dia macam tak pernah tahu dan memang dia dah reti sangat. Padahal baru dia belajar. Tapi tu ni Allah bagilah tu. Okey. So jangan risau, mana yang tak reti tu praktis saja. Insya-Allah Allah akan bagi, tengok usaha kita lah. Kalau kita baru sekali sebut lepas tu susah tak payahlah. Tak boleh lah, tak jadilah macam tu. Okey. So ingat bila huruf Ain, nak sebut Ain pun mesti bunyi macam tu lah. Ain. Jangan bila nak sebut huruf Ain kita Ain. Tapi bila nak baca Quran baru nak baru ya sangat. Tapi nak sebut biasa ni Ain. Tak jadilah. Maksudnya huruf biasa ke tak biasa dia adalah huruf nama dia Ain. So mesti bayangkan dia akan lalu kawasan yang sempit. Oleh kerana apa sempit? Sebab epiglottis ni menekan, dia menghimpit. Bila kata himpit maknanya ada ruang boleh lalu. Okay? Sikit aja ruang. Kalau himpit mendekat terus. Bila dekat tu udara sangkut kat sini lah pula kat bawah ni. Sangkut. Tapi sebab dia ada ruang, mesti boleh lalu lah. Lalu dan terus keluar kot mulut. Jangan pergi kot hidung. Kot hidung akan jadi ain yang sengau tu. Bunyi sengau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyi macam tu. Tak boleh. A'udzubillah. Maknanya dia keluar ke bawah kot mulut. Terus keluar. Bukan kot hidung. Kot hidung tu akan jadi bunyi sengau. Sengau salah. Tak boleh. Huruf Ain dia akan keluar terus cukup mulut. Bibir kita terus keluar. Itu adalah huruf Ain. Dan mesti bayangkan kenapa dia jadi itu sebab himpitan. Berlaku epiglottis ni, daging yang lebih tu himpit kat kawasan dinding. Dia dah sempit. Udara nak lalu juga tapi udara tu akan jadi macam dia slim. Itu baru dia lepas keluar. Itu mesti kena faham itu. Keadaan dia menyebabkan sifat tawasud ni, itulah bunyi Ain. Kalau tak ada tawasud, tak adalah bunyi Ain. Bunyi Ain tak adalah bunyi macam tu. Okay? Bezakan Ain dengan Hamzah. Okay, satu huruf yang selalu sangat problem masa lelaki. Kadang kita memang faham, tahu huruf Qaf, tahu je Qaf ni huruf Qalqalah. Tapi nak sebut tu, kenapa tak berjadi? Okay, kita tengok huruf Qaf. Saya highlightkan huruf yang selalu bila time lelaki problem. Selalu bunyi dia apa? Tak kena lah bunyi dia tu. Okay, ni tengok gambar huruf Qaf. Ni huruf Qaf. Kita tengok gambar rajah ni. Ini ada pangkal lidah. Pangkal lidah terangkat. Sebab huruf Qaf adalah kategori huruf istilah. Istilah kan huruf tinggi. Ada 7 huruf yang tinggi. Sad, Dad, Ta, Za, Kha, Ghain, huruf Qaf. Oleh kerana dia ada yang 7 yang tinggi. So bila kata tinggi itu pangkal lidah ni naik. Kita punya lidah pun berasa kat belah dalam tu. Dekat area nak tekak itu adalah pangkal lidah. Macam ni. Ini pangkal lidah belakang kan. Okay. Bila kita nak sebut huruf Qaf, kita kena tahu dia keluar kat mana. So bila kita kena rasa Qa itu bukan makhraj. Itu adalah sifat. Sekarang kita kena tahu makhraj tu keluar kat mana dulu. Qaf dia keluar kat mana.
So rasa kat pangkal lidah, ak, ak, ak. Itu tempat keluar. Bila kita melantur tu, apa, itu dah masuk sifat. Melantur tu sifat dia. Tapi kat mana dia keluar? Itulah maknanya kita kena tahu. Kalau kita confuse lagi kat mana dia keluar, kita akan dia tu betul-betul huruf kaf. Kaf kan depan sini sikit je. Kaf. Sebab huruf qaf ni, bila huruf qaf, pangkal lidah ni dia tekan di langit yang lembut. Lembut ni di langit lembut. Depan ni di langit keras. Perempuan rasa, umpamanya jari sendiri rasa. Dekat mana huruf, mana langit yang lembut, mana keras. Sebab langit lembut dia belah dalam tu. Area nak tekak. Kalau kita nak masuk tu, kita macam nak muntah kan. Kalau macam kita kata dia jumpa doktor gigi ke apa kan. Doktor nak check ataupun kita demam ke apa, doktor tu okey, buka mulut. Nak jela lidah, dia pakai macam yang batang kayu tu kan. Macam kayu aiskrim tu kan, dia tekan situ. Kita rasa macam nak muntah. Sebab apa dia area ke pangkal lidah tu ke dalam. So bila huruf qaf, dia huruf pangkal lidah kita yang saya duduk tekan nak tengok kita ni tekak tu ada ulcer ke apa benda tu, itulah pangkal lidah. Kita rasa macam nak senang muntah kan. So pangkal lidah tu tekan pada langit lembut ni. Ni yang area macam pink ni, yang lembut. Depan dia, kalau kita rasa, langit kan ada dua bahagian. Ke dalam sikit tu lembut, ke depan tu dia keras macam ni. Area sini. Berapa rasa dari sini berapa panjang langit. Rasa yang belakang tu lembut, yang depan tu keras. Bila huruf kaf, dia tekan yang keras. Habis qaf, apa try, cuba beza. Cuba sebut huruf qaf, cuba sebut huruf kaf, beza. Okey, kita sekarang buat huruf qaf. Rasa dia tekan langit lembut. Tapi jangan melantun. Buat melantun dah sifat, kita tak mesti dah sifat. Kita kena clear dulu kat mana dia keluar. Bila kita sebut udara tahan. Dia sekat. Sebab apa? Dia langit pangkal lidah tu, dia dah tekan terus dekat dia langit. Sebab tu, dia macam tersangkut. Kalau huruf kaf, dia kan depan iris sini. So, bila dia depan, dia pangkal lidah tak naik huruf kaf. Tapi bila tekan ke langit yang keras, itu adalah tempat makhraj dia keluar. Kalau kita sebut itu adalah sifat. Sebab tu kena bezakan makhraj dengan sifat. Tapi dua ni tak boleh berpisah. Tapi kita kena very clear kat mana dia keluar. Daripada dia keluar situlah baru sifat tu akan ikut. Okey. Sekali bila qaf tekan pada langit lembut, maknanya pangkal lidah ni naik. Jangan melantun itu dah termasuk dengan sifat. Kita tak nak sifat dulu. Kita nak tahu di mana keluar. Sebab tu bila kita tak faham kat mana dia keluar, itu selalu bertukar. Huruf qaf jadi huruf kaf, kaf jadi qaf. Tapi selalunya qaf jadi kaf lah. Sebab apa nak sebut qaf ni susah. Sebab kaf tu senang sebut. Kaki, putu. Sebab kita boleh sebut benda tu. Tapi huruf qaf kita jarang sebut. Bila kita jarang sebut, kita kena praktis lah sama juga. Sebab tu kita selalu tertukar. Sebab kita confuse. Ini qaf ke ini kaf? Okay, so bila ingat, bila qaf, apa rasa beza tu? Itu tempat dia keluar. Bunyi qa, qai, pu. Dia mesti dari situ. Qa tempat itu kita dah rasa dia tekan langit lembut tu. Kat situ ada tempat dia keluar. Qa, qai, pu. Dan mulut tak muncung. Jangan qa, qai, pu. Aku boleh muncung sebab dia baris depan. Tapi qa, tak ada wujud pun macam tu. Kalau bari depan pun qa, qai, pu. Itu kalau pu sebab dia bari depan. Tapi untuk qa tak ada qa salah. Tak ada kena-mena huruf yang bukan bibir jangan nak muncung-muncung kecuali dia memang bari depan saja. Okey. Kalau huruf kaf berapa kena beza macam tadi kita bezakan ain dengan hamzah. Kita bezakan qaf dengan kaf. Tempat keluar saja bukan demi sifat. Kalau kaf tengok kita punya lidah tekan ke langit yang keras depan ni. Sebab dia depan sikit je. Boleh beza tak? Bunyi qaf dengan bunyi kaf. Bila kita boleh beza, baru kita boleh kata kita boleh fasih dalam huruf. Tapi belum lagi kena praktis lah. Kalau kita boleh beza qaf kat sini, kaf depan sikit, jangan sekadar tahu teori je. Kena buat, kita sendiri boleh rasa. Kita mesti boleh beza. Baru tu itu baru makhraj dia. Baru bila dah kita dah tempat keluar barulah dia akan dia datang sifat tu. Kalau qaf dia melantun aqa, iqa, uqa. Kalau kaf kan ada itu sifat lah.
Sifat dia sifat hamas, angin yang terlepas, itu sifat. Tapi oleh kerana sifat dengan makhraj dia tak boleh pisah, dia memang akan datang bersama. Dia mesti berdua tu, dia sama. Tapi kita kena tahu dah kat mana dia keluar, baru dia akan bunyi dengan betul. Sekarang ni isu dia kita tak sebut dengan betul. Sebab tu bila kita baca macam ni, dah banyak kali dah tegur. Dia kata qaumi, macam ni, qa atas qa, waw sukun, huruf lin, qaw. Huruf sukun, huruf lin, waw sukun ni kan huruf lin, kita munculkan bibir. Bila kita munculkan bibir, kita kontrol udara yang keluar tu. Qaumi. Selalu qaumi, qauli, lakat. Nah, itulah bunyi yang selalu kita dengar. Dah banyak kali beritahu. Tapi kenapa keadaan tu berlaku? Sebab tak faham ni lah. Isu dia sebab tak faham je. Tahu makhraj kau kat sini, dekat tengah ni pangkal lidah ternaik. Itu tahu. Tapi faham ke tak? Isu dia faham ke tak? Bila kita tak faham, sebab tu kita sebut tu lain keluar. Qaumi, qauli, lakat. Kau apa jadi lakat ni? Jadi kaf pula dah. Dia mesti qaumi, qauli, laqad. Itu bunyi dia. Dan dia sangat lembut. Tapi kita bunyi qaumi, qauli, lakat. Kau bunyi dia keras, kasar. Quran bukan kasar. Dia sangat lembut. Sebab lembut tu lah kita kena praktis. Sebab itu kata kalau orang tak belajar, macam mana dia boleh rasa macam baca Quran ni senang je. Nak sebut satu huruf pun susah. Macam mana boleh claim kata senang je baca Quran. Dah lah tak bertalaki. Waktu nak bertalaki pun tak nak. Masuk kelas pun tak nak. Nak baca-baca sendiri je. Tak tahu lah siapa yang check. Sedangkan yang baca, duk belajar-belajar ni, perempuan duk belajar ni pun bermasalah lagi nak cuba dapatkan sebiji fasih tu. Ini kan pula orang yang langsung tak buat apa-apa. Dia rasa macam relax aja. Itu relax tu lah yang bahaya. Lebih baik macam perempuan ni belajar, tak reti pun, tengok, praktis. Allah akan bagi tak usaha kita. Kita nak sebut banyak kali. Qaumi, satu huruf kan Allah bagi 10 ganjaran. Tapi kena ganjaran 10 tu pun, mesti sebutan yang betul lah. Tak boleh sebutan yang salah. Qaumi, betul ke salah tu? Dah tentu salah, takkan nak dapat 10 ganjaran. Allah tu maha adil. Pada orang yang sebut betul, dapatlah 10 ganjaran. Qaumi, qauli, laqad. Itu bunyi dia. Sebab tu kena very clear. Mana tempat keluar, baru masuk sifat. Keluar tu dulu, kena tahu. Kalau tak mahir, tak tahu kat mana keluar, itu masalah. Dah tahu dan faham. Okay. Perhatian pangkal lidah ditekan sepenuhnya pada langit lembut. Yang bahagian ping belakang ni lah, belakang. Sehingga menyebabkan udara tertahan. Kita sebabkan udara tu akan tersangkut sebab dah tutup terus. Dah tekan terus. Kalau himpit, macam tadi kata himpit tu dia macam ada lagi ruang. Himpit tak ada kena terus. Tekan tu baru kena terus. Okay. Sekarang ni huruf ni dia tekan. Melekat tu. Sebab tu udara bawah ni sangkut. Tak boleh nak lalu. Ini menyebabkan udara tertahan. Tempat putus suara mesti jelas. Tempat putus suara tu makhraj tu lah. Putus suara tu mesti jelas. Qalqalah adalah sifat huruf bukan makhraj. Maksudnya bila kita kata okey sebut makhraj huruf. Itu makhraj. Kata okey sebut huruf qaf dengan sempurna, bila sebut mesti dengan sifat dia lah sekali. Baru dah bunyi. Aqa, iqa, uqa, qa, qai, qaw. Itu. So kena bunyi macam tu. So bila kita dah tahu basic bunyi macam tu, so kita kena apply dalam semua ayat ke kalimah pun dia mesti walaupun dia kawan di sebelah huruf apa pun, dia tetap identiti dia. Setiap huruf hijaiyah ada identiti sendiri. Tak boleh jangan dia ni masukkan ni, dia ni bertukar-tukar huruf qaf tiba jadi kaf. Wang ni kan lapang pula. Qaumi, qauli, laqad. Mulut tu ternganga-nganga sangat. Kita dah tahu huruf ni qaf istifal, istilak tinggi. Waw ni rendah, istifal. Ni istilak, ni istifal, rendah. So bila dua rendah, ini satu je tinggi. So dia je lapang lidah yang naik. Yang tak dia kena benda naik, dia di bawah je lah. Biasa dia rendah. Qaumi, qauli, laqad. Bila kita saya sebut ni, perempuan kena praktis. Jangan duk menganga, tengok je. Sebab Quran, tajwid ni dia kena praktis. Dia kena fokus dan buat. Walaupun saya tak dengar pun tak apa. Buat, cuba buat. Sebab pada yang bertalaki nanti kita tengok hasil dia. Kalau betul-betul faham masuk kelas ni, masa talaki esok, dia boleh sebut dengan, insyaAllah dah usaha lah nak sebut yang betul. Kalau masih masuk kelas tapi level yang sama, maknanya perempuan tak, sama ada perempuan on aja monitor tu tengok, perempuan tak ada kat situ ke, ataupun perempuan dia senyut tak dengar ke, tak tahulah buat apa macam mana. Kalau betul nak belajar, sekarang ni buat. Walaupun kita tak dengar,
Apa praktis sendirilah. Sebab dia kena, lidah tu kena bergerak. Kalau diam aja, lidah akan jadi keras. Dan selalu asyik, lidah saya keras lah, lidah saya keras lah. Memang selalu duduk doa macam tu. Memang betul-betul Allah bagi lidah tu keras. Jangan sampai jangan cakap macam tu. Cakap insya-Allah cuba. Dan bila cuba jangan takkan insya-Allah cuba, lepas tu dah tak buat apa-apa pun. Sekadar nak cakap aja. Sendiri, sebab benda ni atas inisiatif sendiri. Sebab ramai kita tengok orang yang baru belajar pun semua dah boleh dapat dah. Sebab apa? Usaha nak dapat benda tu. Dan kita mesti doa. Doa, ya Allah, lembutkanlah lidah aku, berilah peluang untuk baca Quran dengan secara fasih sebelum aku bertemu denganmu, ya Allah. Bagi aku peluang untuk sebut huruf-huruf dengan tepat, dengan betul. Kita kena minta macam tu. Okay, itu kita biasa yang problem lah. Kata problem sebab kita kurang latihan, itu je. Okay, ini sebab huruf dot. Ini pun memang famous lah huruf dot. Dia memang susah pun. Huruf hijaiyah ni, kita benda ni sebenarnya dia, kalau kita belajar detail betul, baru kita tahu, oh ya Allah, macam ni punya detail Allah turunkan huruf hijaiyah ni. Tapi kita yang jenis tak reti, macam senang je macam, oh macam tu je. Kita gaya macam tu. Sedangkan Allah yang turunkan dia punya lah terlampau detail, dengan huraian dia yang macam, supaya kita teori tu, ni kan teori. Tapi nak dipraktikkan tu, nak jadikan dia tu, itu yang kata kena usaha lebih. Okay. So kita tengok huruf dot. Okay, ini kita kata ni lah gigi tu. Kalau macam ni kan, ni kan kita depan kita panggil gigi kacip kan. Depan ni 1, 2, 3 tu gigi kacip. Gigi yang motong kan. Kalau biasa depan ni kita kan gigi kapak. Gigi kapak tu bahasa kita lah, dalam buku memang tak tulis gigi kapak. Dia kan gigi kacip. Daripada sini, ni kan semua gigi kacip. Sebab dari sini kan baru ada yang geraham kecil ni. Kita panggil apa? Gigi senyum. Bila kita senyum kita nampak gigi tu kan. Gigi senyum. Daripada sini semua ada geraham. Okay. So ni kita nak kena faham dulu. Dot ni kan dia memang kita kata susah nak sebut dot. Tapi kita faham lah kat mana dia keluar tu dulu. Okay. Huruf dot, dia ada huruf al-lisan. Okay, dari al-lisan. Dia bukan keluar dari halkum. Dia jadi daripada lisan. Ini lidah, kawasan lidah. So apa bila kita ke kawasan lidah, okay, ini kita punya gigi. Okay. Ini kita punya lidah. Yang ni kita bagi satu pandangan sisi lain lah. Okay, ini kita punya lidah. Area yang warna kuning ni, yang katalah ini kita gigi. So lidah kita ni, tempel kat sini. Ni ada kawasan sentuhan. Ini hujung lidah. Hujung lidah kita tu, kena kat situ je. Kat gigi atas lah. Ni pandangan gigi atas. So hujung lidah yang kuning, mesti kena dekat kuning lah. Dia kena je. Kena. Kau rasa dah sendiri orang punya gigi. Letak hujung lidah kat situ. Rasa. Lepas tu yang kawasan hijau ni adalah kawasan tekanan. Yang lidah kita kan dia kata himpit pada ke kiri ataupun ke kanan. Huruf dot ni. Dia kan kita kata cara makhraj huruf dia sama ada sepanjang gigi, sepanjang lidah, pangkal lidah kiri ke kanan ke, menghimpit gigi geraham belah atas. Itu kan teks yang kita kata teori tentang huruf dot, cara nak sebut huruf dot. Okay, ini bila area kuning ada tempat lidah, hujung lidah kita tu kena lah. Yang hijau tempat area yang kita punya lidah tu kiri ataupun kanan. Dan huruf dot dia akan keluar huruf yang hijau ni. Huruf dot tak keluar hujung lidah warna kuning tu, bukan area sini. Bila orang sebut kata huruf dot keluar kat sini, dia akan punya do, ad, id, ud. Sebab apa? Dia punya hujung lidah dia sebutkan belah depan belah kuning ni. Sebab itu bukan tempat keluar huruf tak keluar kat situ. Huruf keluar area hijau sebelah kiri atau hijau sebelah kanan. Sepanjang ni, hijau ni mesti tempel kat sini ataupun hijau sebelah sini, tempel kat sebelah sini. Sebenarnya lidah kita akan macam ternaik. Au. Bukan au. Salah. Orang yang sebut au. Sebab tu bila huruf dot, du. Ada macam bunyi atau out. Dia sebut dengan angin sendiri keluar. Dot mana ada keluar angin? Dia ada huruf-huruf yang disebut itibak. Udara yang terkumpul kat dalam. So bila nak sebut dot, kita baca dia punya ni sikit. Tepi lidah berserta sepanjang geraham atas sama ada kiri atau kanan. Ni tepi lidah. Okay. Dan sepanjang geraham ni adalah sama kiri ataupun kanan. Tu area huruf dot nak keluar tu. So huruf akan keluar ke area sini. Hijau ni. Bukan kat depan. Bukan kat depan. Ada orang baca kat depan je tu bunyi do. Ada bunyi kat situ. Sedangkan dia bukan kat situ. Di area tepi. Kawasan warna kuning tiada tekanan kecuali sentuh saja. Bukan tempat keluar huruf dot.
lidah kita akan sentuh. Kan kita cakap, okey, satu cara je tips tu kita kata hujung lidah tekan dekat gigi taring. Mana gigi taring? Kena gigi kapak, ni kan, sama di sini atau sini lah gigi, gigi taring tu. So hujung lidah, area sini, hujung lidah kan kawasan sentuhan. Sentuhlah gigi kacip tu. Gigi taring tu. Gigi taring tu maksud area gigi kacip ni kita bagi kan bahasa apa? Pergigian tu. Ni kan gigi kacip. Dekat sini dah gigi taring. Gigi taring pun kita nampak macam tajam kan. Atau gigi taring tu. So apa kita boleh bagi tips, hujung lidah ni sentuh saja. Sentuh, automatik yang tepi-tepi ni akan terangkat naik. Kena ke geraham ni. Au. Cuba try. Hujung lidah sentuh, bukan tekanan, bukan dia tak ada keluar bunyi kat situ. Sentuh saja sama ada kiri ataupun kanan. Kita punya hujung lidah ni sentuh area ni, gigi taring. Taring ke gigi senyum area sinilah. Area kuning ni. Abang rasa dah punya gigi. Takkan sini tak rasa kan? Abang rasa sini kat mana gigi? Rasa. Kat mana? Rasa. So lidah kita tekan situ. Bila kita beri tekan, kita sentuh situ, so kita punya lidah tu akan macam naik, cuak ke situ. Sebab kan belakang ni nak kenalah naik kan, sebab kaedah dia macam tu, kawasan tekanan. Hijau ni kawasan tekanan. Itulah bunyi huruf dot. So bunyi tu akan rasa kat tepi, kita akan macam ada bunyi macam ada gegaran sikit. Bunyi kat situ, ada rasa kat sepanjang tu. Itulah bunyi huruf dot. Dari situ dia keluar. Okey. Kawasan warna hijau adalah kawasan keluar huruf. Ni kawasan keluar huruf. Terasa bergetar di tepi pipi dan suara masih mengalir dengan lembut. Sifat rokhawah. Dia kan sifat rokhawah huruf dot ni di tepi tu. Jangan muncungkan bibir. Siapa muncung salah, sebab dot bukan huruf bibir. Jangan duk muncung-muncung. Kecuali dia kalau bagi depan je, itu saja. Tapi huruf dot, dia berlaku di dalam mulut. Kan dia alisan. So bila alisan dia berlaku di dalam, mulut tak ada, bibir tak ada kena-kena pun. Tak ada. Tolong mute dia siapa ada bunyi suara. Huruf dot adalah satu-satunya huruf yang menggunakan sepanjang tepi lidah. Satu-satunya huruf yang menggunakan sepanjang tepi lidah. Sebab huruf lain kan mungkin kena hujung lidah, kat sini, dekat corner kan semua sebahagian sikit je. Tapi dot yang guna sepanjang-panjang, dia adalah satu-satunya huruf yang guna sepanjang tepi lidah, kiri ataupun kanan. Tiada huruf yang menyamainya. Memang tak ada huruf yang sama pun dengan dot. Dia memang special, dia satu. Apabila seorang tersalah menyebutnya dengan tepat, maka dia tidak menyebut huruf dengan dia tidak menyebut huruf tersebut. Maknanya kalau tak betul huruf dot, tolong mute siapa tu. Terima kasih. So kalau dia tak sebut dengan betul, maknanya dia tak sebut huruf dot lah. Kalau macam huruf ta, mungkin dia sebut huruf dal, ta, da, macam tu. Tapi huruf dot, mana ada huruf lain yang seumpama huruf dot. Sebab dia memang lain. Sebab tu kata huruf dot ni adalah bahasa Quran. Dot. Memang tak pernah ada bahasa kita cakap biasa ke orang Arab sini cakap pun tak ada huruf dot. Quran saja ada. Sebab oleh kerana dia Quran saja yang ada, tak logik lah kita tak belajar cara macam ni disebut huruf dot. Okay. So dia bunyi So kita mesti rasa hujung lidah kita, hujung lidah ni sentuh kita punya gigi taring ke apa belah depan ni, area kuning ni. Tapi bukan gigi kapak lah, tapi dia bukan ada tekanan apa-apa, letak situ je letak. Sebab nak dapatkan yang belakang ni ternaik, area ni ternaik. Kita nak impedekan dia pergi ke atas. Sebab tu dia pun macam tadi huruf ain lah. Dia tak disebut dengan cepat. Tak boleh. Itu bukan sifat dia. Dia memang dengan lembut. Sebab dia sifat rokhawah. Rokhawah dia adalah udara, suara tu masih mengalir. Lagi masih ada. Bo, bi, bu. Itu cara bunyi dia. Tak boleh macam itu bukan sebab huruf dot. Dot dia pun sangat lembut. Macam ain tadilah lembut dia ada tak boleh. Dan bila pun dia akan jadi macam senggau. Sebab apa? Udara tu cepat lalu terus masuk ke hidung. Dia tak pergi ke mulut. Sebab tu huruf kita kena kawal udara yang keluar tu. Udara yang keluar tu cepat sangat ke, slow sikit ke. Sebab tu. Kenapa kita highlight ni? Sebab dah banyak kali dah. Sebab kita mesti tahu. Kita belajar ni, tajwid ni bukan semata-mata untuk teori. Teori untuk support saja. Sebenarnya kita nak belajar praktikal. So, perempuan mesti boleh sebut keadaan tu. Mesti reti sebut bod, mesti reti sebut qaf, mesti reti sebut huruf ain. Benda tu lah. Itu barulah Al-Quran tu. Kita tak nak
teori support saja. Dan perempuan jangan rasa kalau dah sampai sekarang ni contoh, dah 845, tak sebut pun lagu Nun dengan Mim, memang kita takkan sebut selagi tak settle ni. Sebab apa? Ramai sangat lagi tak fasih lagi. No point kita nak pergi terus pada hukum-hukum yang perempuan rasa suka dengar idgham, ma'al gunah bagai, tapi makhraj sifat tak clear. Tak boleh. Quran, makhraj sifat itu dah dia punya pasak dia. Kalau di sini tak lepas, macam mana nak sebut huruf yang dijumpa Nun dengan Mim? Sebab itu lagi dah membuatkan hukum dengung dia tu. Ada tambahan dengung pula. Ini tak apa tanpa dengung ni pun kita tak clear lagi. So make sure settle bunyi makhraj sifat dia. Tahu kat mana, faham kat mana dia keluar. Baru kita boleh sebut dengan betul. InsyaAllah bila kita faham, tahu seluruh Quran tu betul lah kita sebut. Bukan macam dot ni satu je dalam Quran. Beribu-ribu. So takkan beribu kali nak baca yang salah. Mestilah kena sebut. Satu dah betul praktik-praktis. Aktiviti semua insyaAllah betul. Dan perempuan jangan risau. Kalau perempuan rasa betul lelaki, yang betul lelaki baru satu muka surat, baru setengah muka surat, tak masalah. Ya, yang penting baca betul. Jangan ada sibuk baca laju-laju cepat, apa semua salah. Sebab kita tengok ada beberapa sikap orang yang baca Quran, tapi kita tak nak sentuh sekarang lah. Nantilah bila ada masa. Okay? Sebab sikap tu sendiri akan menunjukkan macam mana cara kita baca Quran. Image kita tu kita boleh tengok dia cara orang tu baca. Tapi kita tak nak cakap lah orang tu macam mana rupa-rupa pun. Tak perlulah tu. Tapi kita tahulah gaya orang tu macam mana. Daripada Al-Quran tu sendiri kita tahu gaya orang tu, personality dia tu macam mana. Okay. Misalnya huruf dot, ingat tadi huruf dot, huruf depan ni, untuk lidah beri sentuh aja. Dan kita bagi tips tu, tekan dekat gigi taring. Maknanya bila iris ni, gigi taring kan iris sini je. Ini gigi kapak, gigi taring, iris sini gigi taring kan. Atau yang apa, gigi senyum. Iris sini dia sentuh saja. Tekanan tu dekat sini. Sama ada kiri ataupun huruf kanan. Kiri ataupun kanan, barulah huruf dot tu akan keluar kat sini dan kita boleh rasa. Apa pun kena praktis. Au. Au. Dan dia tak berlaku dengan up. Bukan cepat macam ni. Tetap satu hakat. Dot ni yang ada sifat rohawah. Au. Jangan macam au. It. Tu salah. Itu kita dah memanjang pula huruf hamzah ni. Hamzah ni satu hakat je. Sebab tu nak baca Quran dia kena orang sangat disiplin. Otak kita, mata kita semua kena sing. Kena selari. Satu hakat. Dot ada sifat rohawah ni semua sifat dia tu. Au. Iu. Tak boleh baca out. Memang salah. Totally out. Memang fail. Kalau ada ujian lisan, itu fail. Memang direct je awal-awal cakap fail, tak boleh. Mesti au. Iu. Macam mana gaya pun nak praktis nak buat, itu terpulang. Tapi itulah bunyi dia. Tapi tips kita bagi tu hujung lidah, tekanlah pada gigi taring area sini. Bukan tekan, maksudnya sentuh. Tekanan tu kan yang kita bila lidah tepi ni, naikkan. Au. Bukan au. Itu salah. Kita dah keras dan entak-entak dia tak boleh. Dia bukan entak-entak. Letak dengan lembut. Au. Iu. Itu bunyi huruf dot. Memang kena praktis. Okay. So kita tengok ini apa kita bagi contoh. Okay. Bila perempuan baca Quran, ini adalah bunyi yang perempuan kena sebut. Lepaskan angin, settlekan sifat huruf, barulah kita kata itu fasih. Jangan baca Quran jera hentak-hentak, memang suka-suka hati je. Habis langgar hak-hak. Awal-awal lagi kita baca Quran, kita pergi belajar tajwid. Kenapa kita nak belajar tajwid ni? Apa sebabnya? Kalau perempuan tak nak baca Quran betul, tak payah belajar tajwid. Tak payah pergi belajar masakan ke, buat roti jala jelita ke, buat kek jelita, pergi belajar yang tu. Kalau tak nak baca Quran dengan fasih, pergi belajar benda lain. Kalau nak baca Quran dengan fasih, memang kena belajar tajwid dan ikut sebiji-sebiji. Awal-awal lagi tajwid awal dah beritahu. Bila belajar tajwid adalah untuk menjaga hak sifat dan makhraj huruf tu, sifat yang asal dia ataupun sifat yang mendatang. Kenapa dia kata nak mesti menjaga hak? Kenapa dia tak payahlah sebut benda tu? Bila tak payah sebut, orang pun baca dia ikut suka hati. Tapi awal-awal lagi, buka buku tajwid, mana-mana buku tajwid pun dia akan cakap. Maksud ilmu tajwid tu adalah menjaga hak dan sifat mendatang pada setiap makhraj huruf hijaiyah tu. Sebab dia awal-awal kita dah beritahu dah. Itu tujuan belajar tajwid. Kalau kita nak baca Quran tapi tajwid pun tak nak, macam tak payah baca, itu memang sangat salah dan no point. Perempuan nak pergi duduk tunggu berjam-jam, baik perempuan pergi buat cok kodok ke, buat sandwich ke, apa benda, tak payah belajar. Itu kalau orang betul nak belajar, nakkan, ya Allah, aku nak baca Quran dengan fasih dengan betul, okey, mengadap, belajarlah. Dengar macam mana, praktis. Kita tak boleh jadi pandai kalau kita sendiri, lidah sendiri tak sebut. Hanya menganga tengok orang sebut, takkan jadi berapa-apa. Perempuan sendiri yang kena sebut. Okey.
Ni contoh latihan lisan untuk kefasihan. Kita nak fasih. Fasih tu apa? Dia sebut mim dengan betul. Angin yang lepas dengan betul. Kalau dia ada kokolah, bunyi kokolah. Ada sifat sofir, tak fasyik. Kau pun tahu semua tu. Itu semua teori. Tapi ni praktikal tu. Boleh tak sebut dengan betul? Masalahnya kita highlight yang ni sebelum masuk ke hukum-hukum lain, settle ni dulu. So, bila baca Quran, tolong lepaskan angin dia. Kalau perlu ada dengung-dengung. Itu semua kita kena kena beri hak dia lah. Okay, ini bagi contoh lah. Ini contoh surah Al-Kahfi. Kita ambil sikit sebab ada crop sikit lah sebab dia. Dan ayat ni pun tak ada hukum tajuk yang menyebabkan dengung. Tak ada nun mati yang izhar dia lah. Jenis ifak apa semua tak ada. Oleh kerana kita tak masuk bab tu lagi. So tapi kita nakkan bunyi tu. Perempuan dengar bunyi. Okay, bila saya baca, perempuan cuba baca yang sama. Tengok sama tak lepas angin. Sama tak bunyi detakan tu. Dan tempo dia sama tak? Kalau sama, insyaAllah betul. Kalau kejap saya dah habis, perempuan tak habis lagi. Ataupun perempuan dah ke depan saya tak habis lagi. Maksudnya tempo tu tak betul. Okay, ini cara baca secara tahqiq yang biasa. Untuk kita belajar, dengar bunyi-bunyi yang keluar. Sebab kat sini ada mat asli, dah belajar dah. Ada mat badal, dah belajar. Ada kokolah, alif lam qamariyah, dah belajar. Huruf lin, dah belajar. Berhenti cara mat iwak, semua perempuan dah belajar. Sekarang ni nak apply tu. Okay, kita cuba. So perempuan akan sebut, tapi jangan buka ni lah. Puan mute lah. Tapi mulut tu cuba sebut. So bila saya baca, perempuan baca tu tengok sama tak dia punya sifat urut yang keluar, panjang harakat ke, cuba tengok timing dia sama tak. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Ini sebab tak boleh panjang lah, nafas pendek. Tapi nak dengar bunyi tu. Kan ada bunyi dengung yang original. Salah. Ramai orang baca mim sukun lebih salah sebab bila tu lebih dia akan menyebabkan seolah macam dia ada gunah kat situ, ada dengung yang panjang. Dia tak ada. Dia ada dengung yang original. Tutup mulut biasa je. Hasibta. Qaqalah dengan hasibta. Ramai baca hasibta. Kenapa hasibta? Maksudnya kita tak melantun. Dia ada sifat qaqalah. Tengah-tengah pula tu. Ada qaqalah sughra. Sughra dia lembut. Hasibta. Tak baca. Hasibta. Bila kita baca betul-betul, kita dah sauk, dah borong semua sekali. Kita tak bagi ha tu satu, sin tu satu, ba satu, ta satu. Hasibta. Si pun hasibta. Salah tak boleh. Hak dia. Bagi hak dia. Am hasibta anna wajibul gunah, dengung yang panjang. Selalu anna tak sempat apa-apa dah. Anna ashaba tak sempat. Anna ashaba dia sod tak ada muncung, tak ada guna muncung. Jangan asha salah. Siapa muncung untuk huruf sod memang salah sebab sod bukan huruf bibir. Dia ada alisan berlaku di dalam saja. Apa yang berlaku? Sod ada sukun, dia ada angin yang lepas. Lepaskan angin dulu, sofir. Pangkal lidah naik. Kalau kita tak naik pangkal lidah, dia akan jadi huruf sin lah. Asha. Ini pun huruf yang selalu sin dengan sod ni. Dia mentam aja. Ashaba. Tambah pula surah Kahfi, kononnya dah expert kan. Bila tak laki awak semua orang kata salah aja. Tapi kata setiap hari Jumaat baca apa semua, tapi kenapa salah? Sebab apa? Main hentam je lah. Sebab dia rasa macam, orang yang tak belajar, dia akan ingat, hebat lah terror. Tapi orang yang belajar, sikit dia sebut satu kata dia tahu dah. Apa salah sebut ni tu huruf sin, huruf sod. Itulah bezanya. Sebab tu kita bila ada ilmu, kita boleh tahu. Itu sod ke, sin ke, qaf ke, kaf ke. Boleh beza. So ini huruf sod. Lepaskan angin. Bagi masa dekat dia. Anna ashaba. Mulut tak muncung pun. Dalam. Pangkal lidah naik. Ashabal. Ini qamariyah. Bal. Satu harakat. Baca cepat. Dengan ashabal. Bal kahfi. Bal. Ini pun majoriti pun ramai juga. Sebab terlampau slow motion. Bal kahfi. Bal. Tak boleh. Ini adalah qamariyah. Jelas. Jelaskan huruf lam yang sukun.
bal kahfi. Ha sukun, ada sifat angin yang lepas. Ha level bawah, lepas angin dulu. Semua huruf yang bersukun, dia ada angin ke, dia ada kokolah ke apa, settle sifat dia dulu. Baru pergi huruf lain. Masalahnya kita main sauk semua. Tak sempat lagi bagi sifat dia tu nak pergi. Sebab apa? Konon-konon nak baca laju. Konon nak baca senampak macam jenis dah biasa-biasa baca kan tak kerti nak jadi slow balik. Tak boleh. Salah tu. Settlekan dulu. Kalau kita dah betul sifat huruf semua betul, baru kita speedkan sikit. Tak apalah. Tadi sekarang ni maksudnya kita sini makhraj pun tak tahu, tunggal langgang lagi, sifat huruf pun tak pasti. Tapi nak main baca lagi dah double salah. Baca dengan sebiji baru kita sendiri puas rasa tu. Dan bunyi dia memang sangat cantik. Okay. Anna ashabal kahfi. Bunyi angin tu. Ha simple, bunyi dia macam angin yang penat tu. Semua ha yang sukun, itu bunyi dia. Maksudnya kalau kita dah dapat bunyi dia, so semua standard lah. Janganlah kejap ha ni jadi ha pedas, kejap jadi ha simple, kejap jadi ha. Itu menunjukkan kita memang tak tahu. Dia ni ha ke ha ke. Tiga ni kan duduk sama. Dia punya kata level tu atas bawah je. Sebab tu kena betul-betul mahir. Baru kita dia fasih, barulah fasih. Sebenarnya kita nak fasih. Supaya kita berhujung usia ni kita mati pun dalam keadaan kita baca Quran tu fasih. Jangan kita nak tahu kita nak mati, nak baca Quran semua, nak belajar, takut nanti aku mati tak baca Quran. Tapi baca tu memang cincai. Tak boleh lah macam tu. Mana boleh. Alang-alang nak dapat, buat betul-betul. Okay, sebut. Kahfi. Anna ashabal kahfi. Warraqimi. Ni Syamsiah. Bila Syamsiah masuk terus tekan. War. Jangan war. Masih ada lagi orang sebut ni Syamsiah. Huruf waw masuk terus pada ra. Kan ada sabdu. Sabdu kan masuk dan tekan dengan lancar. Jangan raqi. Dia macam sangkut. Itu salah. Siapa baca itu dah sangkut. Dia warraqimi. Ra ni ra tafkim. Atas dia tebal. Warraqi. Ini pun qaf huruf tebal. Tapi dia baris bawah. Walaupun dia baris bawah, dia tetap juga sifat tebal. Istilah dia masih ada. Warraqimi. Ra kan ada sifat takrir. Sebab tu bila orang macam warraqimi, macam mana tak sempat nak bunyi takrir ke semua terus warraqimi. Tak sempat. Sebab tu kita selalu komplain. Nafas tak cukup dah, mak asli main langgar, mak badan main langgar, dengung tak cukup. Sebab apa? Tak bagi hak. So bagi warraqimi. Tempat tadi dah belajar, kat mana dia keluar. Pangkal lidah tekan, tutup. Udara sangkut. Itu tempat dia. Warraqimi kanu. Baru kaf tadi. Ka. Yang kanu. Ka. Ini sifat istifal. Jangan melapang. Kanu. Orang selalu kata macam mana boleh baca macam sedap je, macam lembut. Memang kena belajar lah. Semua orang yang belajar memang akan jadi macam tu lah. Dia bukan sebab dia macam tiba terror, Allah bagi ilham, bakat. Tak ada. Bukan. Allah nak bagi bakat yang apa yang special tu kalau orang yang pandai taranum. Itu memang itu special Allah bagi. Dia ada suara, boleh buat lagu. Tapi Quran ni standard. Semua orang ikut makhraj yang betul, sifatnya betul, dapatlah bunyi macam tu. Kanu. Lembutnya. Kanu. Salah. Kanu. Dia rendah je. Min. Jelas. Nun sukun. Min. Ayatina. Ini mak badal. Dan itu jadi ain. Udara buka. Epiglottis tadi tu dia terbuka. Udara lalu. Terus keluar. Ayatina. Pastikan mak asli ke mak badal 2 harakat bagi masa. Selalu ayatina. Baca melanggar. Salah. Tak mau. Make sure. Min. Original dengung dia. Min. Itu dah lebih. Itu kalau bersabdu. Sekarang dia sukun. Bunyi dengung original dia yang asal saja. Min ayatina. Ni ru'ain. Tadi tu. Ajaba. Kita berhenti mak iwat kan. Ajaba. Mesti. Yang ajaba. Bila ajaba tu huruf hamzah. Sebab tu kena bezakan. Ini hamzah. Ni ru'ain. Ayatina. Ajaba. Sempit. Epiglottis. Himpit. Kita punya dinding. Ajaba. Itu bunyi dia.
Hujung lidah lembut. Is, itu selalu ditukar jadi zai. Is. Salah. Letak tempat dia. Is. Dan dia pun ada sifat rakhawah. Bunyi mesti jalan. Is. Bukan it. It salah. Itu syiddah. Zal bukan syiddah. Sebab tu sifat huruf ni, kita jangan sekadar tahu. Sebab tu kita kadang-kadang macam susah lah nak hafal sifat huruf. Memang dia bukan untuk hafal. Untuk kita tahu tapi nak praktik tu. Sebab Zal ada sifat rakhawah. Is awal. Baca terus. Awal Qamarah. Satu akak cepat je. Awal fit. Ni huruf ta. Jangan fits. Ramai orang baca macam tu juga. Dia lepas angin yang melampau-lampau. Dia seolah macam fits. Salah tu. Dia suruh ta. 2 tempoh dia kena settle. Suara tertahan. Angin lepas sikit. Fits. Salah. Kadang kita rasakan macam cakap orang putih kan. Fits. Itu bahasa Inggeris. Dalam Quran tak ada bahasa Inggeris. Apa bangsa Melayu ke apa tak ada. Quran ada bahasa Quran sendiri. Sebab tu kita kena belajar. Bunyi ta tu. Lepaskan angin. Udara apa suara tertahan. Sikit je udara yang lepas tu. Fit. Macam tu. Ilal. Lain sekali Qamariah. Ilal. Cepat jangan ilal. Tu jadi lele tu. Ada bunyi tambahan, bunyi tak mau, salah tu. Sebab dia bukan qalqalah, jangan melantun-lantun. Ilal sekali je. Ilal kahfi. Sama tadi. Lepas angin, kahfi. Faqalu. Qaqa. Faqa. Tak mau. Jangan muncung. Sebab qaf bukan huruf lisan. Bukan huruf ni. Bibir. Huruf bibir saja boleh muncung. Huruf lain boleh muncung kalau dia beri depan. Yang lain tak boleh muncung. So, do, qa. Salah. Kha. Tak ada. Siapa yang muncung huruf-huruf tu memang automatik salah lah. Awal-awal dia dah salah. Sebab apa? Itu bukan makhraj dia. Okay. Rabbana sekali. Tina min. Kita akan terus pada bunyi yang ada sukun ya. Wahayyi. Hamzah. Bila bunyi macam ni, hamzah sukun. Wahayyi. Putus bunyi. Sifat syiddah. Jangan sebut wahayyi alana. Wahayyi alana. Ada bunyi ekor-ekor. Tak mau. Ada ekor tu salah. Dan bila ada ekor dia akan jadi huruf ain. Huruf ain kan sebab tawasud. Itu huruf ain. Bila kat sini kita buat wahayyi alana, hayyi alana, baca macam melirik tu, hamzah dia akan jadi ain. Kita kata susah nak sebut ain, tapi bila sebut hamzah kenapa jadi ain pula? Sebab apa baca melirik? Sebab sifat ain adalah melirik. So bila ain tadi tu kan, apa macam bunyi meliriknya tu? So bila hamzah tak boleh. Hamzah bukan sifat dia. Dia sifat syiddah. Putus bunyi. Wahayyi lana, yi. Putus. Tak ada suara dah. Jangan ada ekor-ekor, tak mau. Wahayyi lana, yi. Hamzah putus bunyi. Jangan hayyi lana, hayyi lana, tak boleh. Ada bunyi pun salah. Ada bunyi wahayyi lana pun salah. Wahayyi lana. Sebab tu kena disiplin. Putus-putus. Melirik-melirik. Menantun-menantun. Kena ikut sebiji. Okay. Wahayyi lana, min jelaskan, jelas, amrina rasyada. Yang ada baris ni tak apa kita sebutnya bersukun. Sebab ni sifat dia. Fadha, dia dha. Fadha, dha nak sebut dia. Tips tu, hujung lidah tekan kat gigi taring tu, sentuh di situ, yang belakang tu akan naik. Fadha. Dia tak ada fadha beria. Dia tak macam tu. Sebab dia benda dalam mulut. Fadha. Yang penting pakai lidah naik. Fadha. Fadarabna, rabna. Jangan rabna. Fadarabna. Banyak baca bunyi rob. Itu dah jadi syiddah. Sebab tu kena faham syiddah tu putus bunyi. Ba tak ada sifat syiddah. Dia ada sifat qalqalah yang melantun. Melantun dia pun lembut duduk tengah. Macam kita ada bumper tu. Fadarabna, rabna. Tapi bibir kena sentuh bibir. Fadarabna, fadarabna. Salah. Fadarabna. Itu bunyi qalqalah. Dekat sini bolehlah ada bunyi yang melantun sebab dia memang qalqalah. Yang tak ada macam lam dia tak boleh. Lala. Sebab dia bukan sifat dia. Sifat dia cepat. Dia pun kategori tawasud dekat lam ni. Nak kata cepat sangat pun tak. Terlampau putus sangat pun tak. La, li, lu, al, il, ul. Itu huruf lam. Sebab tu kemahiran tahu, faham sifat dia. Baru dah sebiji keluar huruf yang sebenar dia tu. Sebab dia ada identiti. Kita kena pastilah identiti tu.
Sebab semua 28 huruf takkan sama. Sebab tu tak boleh ain jadi hamzah, hamzah jadi ain, sod jadi sin, tak boleh sebab dia identiti sendiri. Okey. Adhanihim, tutup mulut him. Him fil kahfi. Him tutup mulut betul-betul. Baru pergi huruf fa. Sebab mim dengan fa kan duduk huruf bibir. Kalau orang malas sebut adhanihim, dia akan jadi macam bunyi dengung nak. Him fil kahfi. Him. Sebab tak tutup lagi. Tu nak pergi huruf fa. Him fi. Him fi. Dia. Him fi. Him fil. Him fil. Dia akan ada ruang terbuka. Sebab apa? Bila dah ruang terbuka, dia akan jadi hukum macam idgham atau bunyi ifak. Tak boleh. Settlekan mim, jelaskan. Adhanihim fil kahfi. Him fil. Him fil. Settle satu-satu. Jangan kalut saut semua. Him fil. Itu dia bunyi him. Keluar dengung. Tak ada dengung pun. Ini ada sifat huruf izhar. Kalau kita baca hukum nanti, izhar syafawi ini. Okay. Kita cari lagi. Bunyi-bunyi yang apa-apa mesti kena clear. Ha, lepas angin. Angin tu macam bunyi penat tu. Kah. Kah. Ini berapa kali dah jumpa dah. Kahfi. Kahfi tu. Itulah bunyi dia. Jangan kahfi. 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 Kah. Lepaskan. Huruf yang bersukun ke itulah belajar sifat huruf. Huruf yang bersukun. Itulah bunyi dia. Lepaskan angin. Ini contoh. Kita akan pergi terus pada bunyi. Supaya nanti perempuan baca. Kena buat bunyi tu. Summa. Dengung mesti lama. Summa. Nanti kita akan belajar dengung tu panjang mana. Tapi dengung dia mesti lama. Summa. Ma tak panjang. Ma satu je. Tapi dengung tu. Summa. Ini kan wajib berguna. Dengung yang panjang, yang lama. Itu dia punya hak dia. Nanti kita belajar sebab apa je tu. Ba'athna. Ni huruf sa. Sa hujung lidah keluar. Sa. Ba'athna. Ba'ath. Kalau ba'as. Kalau tak betul, dia akan jadi huruf sin. Ba'asna. Orang kan ambil mudah. Susahlah lidah nak keluar. Sebut sin ke bawah dia. Ba'asnahum. Ba'as. Itu huruf sin. Ba'ath. Sa lembut. Sa sama macam zal tadi. Ba'ath. Mesti letak tempat dia. Kalau tak letak tempat dia, confirm akan jadi sin. Sin salah. Kalau tak jadi identiti dia, memang salah. Perempuan balik pun cek sendiri. Perempuan baca selama ini betul ke tak identiti dia tu. Hum tutup mulut. Ni huruf ain. Lina'lama. Yang baca lina'lama. Itu yang berlaku. Lina' itu jadi syiddah. Dia jadi huruf hamzah. Lina'lama. Itulah tawassut. Bunyi ada sifat melirik tu. Na'lama. Lina'lama ayyul. Komadah dia sekali cepat. Ayyul. Hiz. Ni zai. Hiz. Dia keras. Zal lembut. Hiz. Bunyikan z. Macam lebah tu. Dia ada sifat sofi yang bunyi macam lebah tu kan. Hiz. Baini. Bai. Lembut. Bai ni bunyi dia turun ke bawah. Baini. Salah. Itu kita dah saut. Ba satu, ya ni satu. So settle satu-satu. Baini. Ya, tengok lembut dia. Dia kan huruf lin. Baini. Dan bunyi dia turun ke bawah. Baini. Hizbaini. Lembut dia. Tapi kita baca hiz ni jadi hizbaini. Dia macam tu. Mesti al-hizbaini. Ha pedas. Hizbaini. Ni ha pedas. Beza dengan ni ha simpul. Gah. Perempuan kena buat ni, jangan tengok je. Praktis, berasa. Ha simpul punya angin dengan ha pedas punya angin. Sebab makhraj kan lain-lain. Gah. Bawah sekali. Level bawah. Gah. Ha level tengah. Kita punya ha pedas tu. So lepaskan angin dia. Lima labithu amada. Kahfi. Beza. Kesilapan kita suka ha dengan ha ni macam sama je. Kahfi, sama. Itu ha. Itu ha pedas. Beza. Sebab tu kena praktis. Tak boleh. Mesti ada identiti sendiri. So saya highlight ni semua huruf yang bersukun. Yang mana perempuan mesti settlekan sifat dia tu. Sebab perempuan baca Quran hari-hari. InsyaAllah baca Quran hari-hari. Tapi kalau baca tu tak betul, tak boleh. Kalau sekadar teori, perempuan kena dengar macam mana bunyi dan ikut macam mana bunyi tu. Ni sekali, amma.
Contoh surah Abasa. Amma. Ma tu pendek, dengung saja. Amma. Dengung yang lama. Ni huruf ain. Ingat tadi ain. Jangan. Amma. Ma yang orang baca. Huruf hamzah. Amma yang dah lah tak dengung. Amma yatasaalun. Ain salah, dengung tak ada. Panjangnya betul patut 4 atau 5 harakat ni pun mentam tasaalun. Mai baca, ya Allah, tolonglah. Bila perempuan dah belajar, tolong apply sebaik-baik mungkin. Niat, ya Allah, bagi aku baca dengan betul. Walaupun pendek, amma yatasaalun ni satu ni 10 ganjaran. Ni dah berapa huruf dah ni. Tapi kena baca betul lah. Amma yatasaalun. Bila berhenti, lun. Kita ada makrif sukun kan. Bila hujung dia nun, lun. Original nun sukun saja. Jangan amma yatasaalun. Tengok. Ada salah. Tak boleh. Jangan rasa macam, oh sedap lah bunyi. Alun. Salah sebab dia bukan nun sabdu. Dia bukan wajib bergunah. Ini nun yang sukun yang original. Sifat gunah original. Lun. Itu saja. Amma yatasaalun. Itu saja. Jangan. Itu dah tambah dengung. Tak boleh salah. Kena very, very disiplin. Yang ni, anin. Sekali lagi. Dengung. Dengung yang panjang. Nun sabdu dengung yang panjang. Nabail. Ni satu-satu. Ba satu, i satu. Bukan nabail azim. Ramai orang baca macam ni. Senyap beritahu ni, supaya lepas ni jangan baca macam tu. Ini ba satu harakat, hamzah satu harakat. Ni asing-asing. Dia tulis sekali. Tapi ini ba satu, hamzah satu. Baca cepat je lah. Ni huruf ain. Sekali ain. Anin nabail. Nabail. Azim. Allah. Sama tempat macam sa. Sama macam dengan za. Hujung ni dah kena keluar. Letak kat sikit tu. Jangan menjelir. Menjelir memang tak disebut pun mesti. Letak je lah. Azim. Maka lidah naik. Banyak kita jumpa ain. Sebab kalau kita betul sebut huruf ain, berapa pahala kita dapat? Banyak sangat. Tapi kalau kita sebut ain dia salah, habislah semua salah. Mana boleh? Ini dah ada ain, ini ain berbanyak ain tadi. So betulkan huruf ain. Yang tak boleh sebut ain, praktis. Sampai boleh dapat. Azim. Azim. Wah tinggi kan? Azim. Tutup mulut mim. Azim. Jangan azim. Itu huruf nun. Ini mim tutup mulut. Azim. Dan azim. Salah. Sama juga. Dia adalah original mim sukun saja. Azim. Cukup. Allazi hum. Tutup mulut betul-betul. Baru pergi fa. Sebab fa pun sama area. Banyak berlaku mulut tak habis tutup lagi untuk mim. Terus nak pergi kat fa. Bila buat macam tu, ada keluar dengung kat sini. Sebab udara ada. Masuk. Allazi hum fi. Hum fi. Satu-satu. Hum fihi. Hum fihi. Boleh baca cepat. Allazi hum fi. Ada macam kat situ. Orang yang detail boleh dengar. Walaupun pendek kita tahu. Ada dengung. Ada udara kat situ. Kalau orang yang tak belajar memang dia tak tahulah. Dengar macam biasa je. Allazi hum fi. Bibir tak sempat tutup. Hum fi. Ada ruang. Hum fi. Ini bukan hukum ifak apa ni, ifak syafawi pun. Ini izhar ni. Kalau belajar hukum nanti mim sukun. Jelaskan sifat mim. Hum fi. Hum fi himuh. Ni huruf kha. Kha dia macam kahak tu. Muhtalifu bunyi. Ini pun huruf kha kan jadi bunyi huruf ha dah, tukar jadi ha pedas dah, tukar jadi ha simpul. Identiti tak clear. Ni identiti huruf kha. Ada bunyi muhtalifun. Bunyikan huruf kha. Bunyikan sifat dia. Kallas ain. Banyak kali dia jumpa ain. Ya'lamun. Nun yang sukun. Dengung yang original. Mun. Itu saja. Summa. Ada 4 nun sabdu mesti dengung lama. Saya beritahu ni sebab benda yang basic ni. Make sure bila kita nak baca Quran sekejap lagi ke bila ke. Dan lepas ni bila baca Quran, kalau selama hari ni baca dengung tak cukup, tolong panjangkan. Sebab kita ingat kita baca bukan syok sendiri kita kan. Kita kena ikut apa yang dah ulama tajwid dah tetapkan, apa yang Allah nak kita baca, ini cara dia. Bukan kita mesti suka sebab dengung ni yang panjang. Summa. Ma tu pendek je baca satu akad. Dengung dia tu. Summa.
Thumma kalla. Ni dua kan la. Saya. Jumpa ain lagi. Ya'lamun. Bunyi mesti sebut dengan perlahan. Yang ya'lamun itu bukan ain. Ain ada sifat tawasud lembut. Ya'lamun. Lembut je. Alam naj. Ni huruf jim. Naj. Kokolah. Naj. Yang naj. Ramai orang baca bila kokolah yang tengah ni naj. Terus putus. Dia bukan syiddah. Dia kokolah. Naj. Naj'alil. Naj. Bunyi dia naj. Bukan naj. Itu salah. Apa baca naj? Salah. Up. Salah. Up. Tiba-tiba macam tu. Potong-potong. Salah. Okay. Hamzah boleh. Hamzah tadi. Saya tak. Lamun. Mu. Itu boleh sebab dia memang Hamzah. Huruf ni tak ada. Huruf jim. Sifat kokolah. Ya je. Ardo. Ini lagi satu. Kita dah tahu tadi, tapi insyaAllah perempuan dah belajar tadi, dah faham ke mana area mana untuk sentuh, area mana nak tekan, insyaAllah perempuan boleh sebut. Ya, praktis. Naj'alil ardo. Ini settlekan huruf dra ni. Ramai orang baca aqda. Apa tu? Aqda. Ra pun dah hilang. Dot pun dah bunyi macam bunyi kat depan yang macam aqda. Si arda. Ada ra dulu. Settle sifat ra dulu. Kan ada takrir. Takrir yang original jangan arda. Itu dah melampau. Original. Naj'alil arda. Itu bunyi dia dengan arda. Alam naj'alil arda. Dia macam seorang macam bunyi kita sebut outdoor, main kat luar, outdoor. Bukan. Arda. Itu bunyi dia. Kalau berhenti, bila berhenti, makhraj tadilah. Menempel tu. Alam naj'alil dia kan naik. Dah hujung tepi tu naik, sebab kan dia kalau kita dah matikan, kita berhenti kat sini, kita sukun. Dot sukun kan bunyi dia macam tadi so bunyi macam tu lah. Tapi kena settle lah ra ni. Janganlah hilangkan dia pula. Banyak orang baca ra ni hilang. Fill out. Kalau bunyi, kalau kita buang pun bunyi dia takkan bunyi dot yang betul. Sebab apa? Nak sebut dot yang betul, dia ambil masa. Dia tak boleh macam fill out. Tak boleh. Fill out. Contoh. Naj'alil itu sebab dia kena ambil masa. Tak boleh. Al-out. Salah. Tengok, ingat bila perkataan banyak kali jumpa orang baca macam tu, ra tu hilang. Sebab apa? Baca dengan cepat. Untuk dapatkan dot yang betul, kena settlekan ra. Sebab bila kita sebut ra betul, dia ada sempat masa untuk sebut dot. Sebab tu kalau kita belajar betul-betul lah tajwid ni, tengok huruf-huruf sebiji, betapa Allah bagi nak sebut dot tu dah susah. Dia ada sifat panjang, istitolah. Dia bagi masa untuk sebut ra dulu. Fil macam tu. Al-aru. Sempat untuk masa nak sebut dot. Kalau ra ni tak ada, up. Kalau cepat pun kita tak boleh sebut. Kalau cepat mesti sebab tu Allah tu Maha Kuasa. Huruf pun ada timing delay dia. Delay untuk nak sebut dot ni, Allah delaykan untuk ra. Sebut ra akan termasuk dalam dot tu. Al-aru. Kalau contoh dia berhentilah. Tak kira berhenti ke sambung pun, tapi itu sifat dia. Sebab kalau ra tak ada, up. Salah. Kalau betul pun kita buat macam tadi kan. Kan masih ada delay masa. Tak ada. Sebab takkan boleh buat huruf dot kalau kita baca dengan cepat. Memang tak boleh. Sebab itu bukan sifat identiti dia. Identiti dia mesti sebut ada masa. Sebab tu setiap huruf sebelah-sebelah ni bukan saja-saja lah Allah letak. Bila kita belajar, kita boleh nampak hikmah dia. Ya Allah, nak sebut dot sebelah-sebelah ni pun ada timing delay. Ada sebab angin nak lepas. Kenapa ada angin lepas tu? Sebab ada masa untuk sebut huruf sebelah tu. Contoh kita tengok, ini pun dah 9.20 sebut benda ni je. Tapi siapa saya tak kisah. Siapa saya nak perempuan fasih. Kalau kita just nak skip tu teori-teori banyak, tapi baca tak betul, no point. Tak payah masuk kelas tajwid, tak payah buat kelas pun tak apa. Sebab penting target masa nak perempuan fasih baca. Okay, sebut bunyi betul-betul. Contoh kita tengok huruf mana. Wal jibala waw sukun muncung. Waw sukun mesti muncung dia huruf lin. Tada. So kita kawal bunyi, kawal udara. Tada. Melapang. Tada. Salah. Sebab udara dah melampau sangat keluar. Sikit dia huruf lembut. Tada. Waw sukun boleh muncung. Tada. Wa khalaqna.
Kokolah tengah dia lembut. Wa khalaqna. Ramai je orang baca wa khalaqna. Ha pun tak bunyi ha. Jadi bunyi ha biasalah, ha simpul. Wa halaqna. Wa halaqat. Tak boleh, salah. Mesti ha. Wa rendah. Wa jangan wa. Wa khalaq dah. Ha ni tinggi. Tiba wa pun nak ikut tinggi. Salah. Siapa tinggi dia tinggi, siapa rendah dia rendah. Dia tak boleh terpengaruh. Dia mesti settle identiti dia. Kalau dia memang sifat rendah, dia mesti rendah. Kalau dia tinggi, mesti tinggi. Tak boleh tiba nak masuk tinggi, rendah, nak campur-campur orang, tak boleh. Dia tak boleh borong. Dia mesti satu-satu. Kalau kita beli ikan kat pasar pun, kalau kita pergi pasar borong yang jenis ikan dah lembik-lembik tu, orang pun tak bagi kita pilih kan. Kata nak buat 2 kilo, 3 kilo, main sauk je. Tak kira perut pecah ke, mata merah ke, hantam je, ambil je sebab mungkin kita nak buat laksa ke apa macam tu. Tapi kalau kita nak jenis yang kualiti, mesti kita cari orang yang bukan jenis borong. Yang kita pilih sebiji sekor-sekor, tengok insang lah, pilih berjam-jam lah, nakkan yang fresh, yang elok. Itu macam tu mungkin juga macam Quran, huruf ni. Tengok sebiji-sebiji. Kita tak main borong, tak boleh. Sebab Quran bukan murahan. Quran ni sangat tinggi dan memang tak ada nilai yang dia memang ultimate. Bila dah ultimate takkan kita baca borong cincang, tak boleh. So mesti bagi sebiji. Kha bunyi kha. Pakai lidah. Dia huruf yang tinggi. Wa khalaqnakum. Na rendah. Dah tinggi, rendah balik. Inilah kemahiran yang mereka kena tahu tinggi rendah, tinggi rendah. Tengok je huruf, oh ni tinggi. Tengok ni huruf, oh ni huruf ni rendah. Itulah lidah kita akan main peranan. Bila istiqlaq, lidah naik belakang. Bila istifal, lidah turun. Itulah sifat huruf yang kita belajar tu. Bukan sekadar tahu, tapi kena faham dia. Nanti insyaAllah Puan Puan selalu tengok. Puan Puan tengok, Allah ni rendah, ni tinggi. Ini rendah, ini tinggi. Ini rendah, ini rendah, 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 rendah. Ini semua rendah. Yang tinggi kha dan qaf je. So dua tempat ni je 8 kali dah naik. Yang lain tak perlu. Wa khalaqnakum ni tadi azwaja azwa itu sifat. Wa ja'alna ru'ain mesti sempit. Wa ja'alna bunyikan lam yang sempurna, jangan wa ja'alna alna lam tu tak sempurna pun bunyi al waja'alna nak minta masa extra 5 minit boleh daripada 9.30 tu. Nak bagi habislah page ni, so next week boleh terus pergi Nun Mim. Boleh tak? Boleh. Boleh Ustazah, insya-Allah. Settlekan slide ni okey. Boleh. Kita teruskan. Waja'alna, so settlekan lam. Alna waja'alna menyelam tu tak sampai bunyi al. Lidah tu tak kena sempurna. Alna. Semua huruf yang bersukun, settlekan sifat dia. Nau, waw huruf lin, muncungkan. Naumakum, nauma. Jangan ma, naumakum. Salah. Mim huruf rendah, istifal rendah. Naumakum, subatakum. Tutup mulut, mim sukun kum. Jangan kum. Naumakum, salah kum. Kalau depan ku. Ini pun selalu jangan. Kom, tom, som. Salah, tak boleh. Kalau depan ku, kita sebut kalau depan ko. Kalau depan ku, maintainlah original dia, identiti dia. Kum. Naumakum, subata. Baru dia bunyi halus. Kum, subata. Bunti mak iwat. Waja'al. Jumpa lagi ain. Waja'alna. Catatkan lam. Waja'alnal. Ni syamsiah. Nun terus masuk kat lam. Nal. Waja'alnal laila. Lay huruf lin. Dia turun ke bawah. Laila lembut. Laila. Tak sempat bunyi huruf ya, terus pergi lam. Settlekan dia tu. Laila. Jangan lay. Bukan lay, bukan borong. Sebiji. Laila. So bila perempuan nak baca Quran, selalu perempuan bayangkan identiti dia ataupun cara borong. Kita tak mau cara borong. Kita nak identiti sebiji. Laila libasa. Sin dia sebut sin je asasa dan binti mak iwat. Mak iwat mesti 2 harakat Jangan libasa. Tu tak sampai. Berarti akan jadi mak asli. Sa libasa. Bas ni 2 harakat dengan sa 2 harakat sama tempo. Sa basa libasa atau libasa. Kan ada setengah tu dia berhenti sa tu ataupun apa-apa yang hujung-hujung ni mihada tapi ada bunyi hamzah. Mihada libasa
Ma'asya. Dia macam nak berhenti cepat tapi ada bunyi hamzah pula kat belakang. Dia tambah. Mungkin dia perasan ke tak perasan. Tapi bila orang dengar ada bunyi hamzah. Salah. Tak boleh tambah-tambah huruf. Jangan mana-mana tambah huruf. Sebab tu kena sangat disiplin. Kalau dia 2 akad, berhentilah 2 akad. Jangan libasa. Itu dah lebih 2. Nama dia 2 je lah. Ini mak asli ba 2 akad. Sa pun berhenti 2 akad mak asli. Jadi mak iwak tu samalah. Libasa. Libasa. Itu dah lebih. Tak boleh. Kalau 2 tetap 2. Sebab dia adalah mat asli. Ataupun kita sebagai baca secara mat asli, hukum dia mat iwak lah. Kita berhentikan beri 2 di atas. Ingat ini semua praktikal ni. Yang praktikal ni lah kita kena ambil betul-betul cara nak sebut. Teori tu nak support. Okay. Waja'al. Ain lagi. Waja'alnal. Ni jumpa lam, jelaskan lun. Jelaskan lam. Al. Nun masuk kat nun. Nun ni ada sabdu. Mesti dengung. Settle dengung dulu. Waja'alnan. Nan. Lama dengung tu. Lama. Dengung yang panjang. Dia dengung yang paling sempurna. Nanti kita belajar minggu depan. Waja'alnan nahara ma'asya. Ru'ain. Ma'asya. Tu hamzah. Salah. Ma'asya. Ni 2. Ma'asya. Itu dah melampau lebih. Salah. Dia tetap 2. Okay, kontrol tempoh harakat, kontrol dia punya dengung, udara dia keluar. Kalau puan tengok betul-betul, senang ke tak sebenar-benar ni nak belajar ni? Tak semudah tu. Praktikal tak semudah teori. Teori boleh lah, saya tahulah ini mad sukun, ni mad iwad. Tapi dia baca, kenapa mad iwad tu dah melampau-lampau 4-5 harakat pula tu? Dia 2 je. Itulah punya kena jaga betul-betul. Kita tengok sampel ni. Untuk ayat ni sebab apa kat sini ada huruf hamzah. Kita nak cari huruf yang bersukun supaya kat situ ada sifat kan. Macam wala, ni semua huruf rendah. Wala yuk. Putus bunyi. Wala yuk zanu. Wala yuk zanu. Itu banyak usul. Yuk zanu. Dia baca melirit. Dah keluar tambahan huruf. Wala yuk zanu. Wala yuk zanu. Ataupun wala yuk zanu. Jadi ain. Ain kan dia sifat melirit. Tapi itu untuk ain. Hamzah tak boleh. Hamzah sifat identiti dia syiddah. Putus bunyi. Wala yuk zanu. Tak ada bunyi pun. Yuk. Seolah macam nafas tu berhenti. Suara begitu berhenti. Wala yuk zanu lahum. Wala yuk zanu lahum. Tapi janganlah yuk. Berhenti lama tu jadi macam saktah pula. Tapi maksudnya hamzah tu dia tak ada belakang-belakang tu. Wala yuk zanu lahum. Wala yuk zanu. Ada ekor-ekor tu tak mau. Putus. Wala yu'zanu lahum. Sekali lagi mim sukun, settlekan tutup mulut dulu, baru pergi pada huruf fa. Sebab fa bibir sama-sama tempat. Jangan malas nak tutup. Bila malas nak tutup itu yang bila kita saut sekali, borong sekali, dia akan jadi keluar dia dengung kat situ. Wala hum fa wa hum fa. Tak tutup, udara ada. Hum fa. Satu-satu. Wala yu'zanu lahum ain lagi. Faya'tadhirun. Jangan run. Salah, tak mau. Nun sukun original saja. Run. Cukup. Nahnu. Ni ha pedas. Nun sabdu awal-awal tak pakai. Kalau ada huruf sifat sebelum dia, baru boleh guna. Kalau awal-awal dengan nun yang sabdu atau mim sabdu tak ada fungsi. Sebab dia berfungsi hanya kalau ada huruf yang sebelum dia. So ni huruf ha. Settlekan ha, angin lepas. Nahnu. Kita mesti tahu ha kat mana datang. Level 2. Angin yang lepas. Nahnu khalaqnahum. Sama juga. Kalau jumpa wa pun sama. Wa kan huruf ibih. Tak tutup betul-betul, dia akan jadi macam dengung. Khalaqnahum wa. Dia macam ifak bunyi macam tu. Walaupun kita tak dengar dia panjang, tapi ada dengung. Tak boleh. Ini izhar jelas. Hum wa. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna. Wa rendah. Wa. Tak mau wa. Sya. Wa shaddadna. Huruf shin. Tengah lidah. Sya. Dengan wasa. Itu huruf sin. Dengan wasa. Itu huruf sod. Tak boleh. Semua berbeza. Wa shaddadna. Dah kokolah. Wa shaddadna. Salah. Sebab apa dia putuskan jadi syiddah. Dia bukan syiddah. Ingat syiddah tu dah putus bunyi, putus suara, semua putus.
terus je senyap aja. Sedang dia ada dal huruf yang qalqalah, melantun tengah, lembut saja. Wa syadadna tengok sin. Lepaskan angin pada huruf sin. Asrohum. Tak sempat keluar sifat sin, tiba-tiba dah pergi pada huruf ra. Ra ni ra tafkhim lah, tebal tinggi. Sin ni nak kena settle. Banyak orang tak sebut. Tapi tak apa, mungkin kita dah belajar. Lepas ni settle ke bunyi. So nak tengok nanti pun baca cantik bunyi dia. Pasti dia boleh rasa punya nikmat tu bila baca dengan betul. Sebab Allah dah janji bila Quran kita baca betul-betul, barulah sedap. Baru menenangkan fikiran. Ni baca Quran pun mengunsing juga. Sebab apa baca betul-betul? Asrohum, lepaskan angin. Sebab bila kita lepas angin ni panjang semua tak ada masalah. Sebab dia tak melibatkan harakat. Yang sifat dia. Asrohum. Asrohum. Tak sempat. Settlekan dia dulu. Sebab kalau dia huruf mat, baru kita dua harakat. 4 akad. Itu sebab huruf dia ada jangka masa. Tapi sifat huruf dia tak ada. Selagi dia ada angin dia lepaskan. Asrohum. Lepaskan angin dia, jangan tahan. Kalau tahan asrohum, kita dah tahan, so tak lepas. Dia mesti settle. Asrohum, tutup mulut. Kalau kita berhenti, tutup mulut. Kalau kita baca sambung, settle, tutup mulut juga. Jangan saut dengan waw, jangan. Nanti kan dia diberi dengung. Ramai je orang baca macam tu. Sebab apa? Malah mulut tak tutup lagi. Terus nak pergi suruh wa pula. Dia akan saut sekali. Tak boleh. Jangan tinggalkan, tutup dulu. Wa idza hamzah lagi. Putus bunyi. Syi'na. Itu jangan syi'na. Itu dia ain. Kalau syi'na, soalan macam qalqalah pula. Hamzah bukan huruf qalqalah. Dia syiddah, putus bunyi. Syi'na. Wa idza syi'na badalna. Badal mesti masuk dan tekan dengan lancar. Badal. Salah. Ada orang baca badal dia macam sangkut. Badal. Tak boleh. Dia bukan berasing. Kalau kita ceraikan, memang huruf dal pertama itu sukun, huruf dal tu yang kedua tu ada berbaris. Tapi bila dah kita masukkan, idghamkan sekali, dia tak boleh sangkutnya tu. Badal tak boleh. Badalna. Masuk sekali, tekan je. Badalna. Dan dia pun lembut. Tutup mulut. Huruf sa, jangan jadi sin. Salahum tabdila. Macam ni tak ada masalah sebab apa? Huruf lisan di dalam. So dia tak berganggu macam waw dengan fa tadi. Yang kita nak saut bunyi. Ini dah tutup jauh. Mim lain, ta di dalam. So tak ada isu. Ada dengung ke apa kat sini, tak ada. Amsalahum tabdila. Jangan tabdila. Orang baca tab, putus, salah. Confirm salah. Mesti tabdila. Dan sangat lembut. Orang ambil perhatian mana huruf yang bersukun-sukun tu, itulah bunyi dia. Sebab kita mesti praktik tu betul-betul. Ni last. Rabbis sama. Huruf yang awal, kalau ada sabdu tak pakai, dia hanya berfungsi kalau ada huruf sebelum dia, baru dia boleh masuk. Kalau dia tak ada, tak boleh bunyi lah. Dia bunyi macam biasa dia, ra. Tapi ini boleh masuk kat ba, sebab yang kedua kan. Ra ni ra tafkhim tebal. Jangan ra. Rabbi salah. Ra tetap ra. Rabbis samawati. Ni ada hukum ni alif lam syamsiah. Bila syamsiah huruf ba masuk terus ke sin. Rabbis sama. Jangan rabbis. Macam tu sangkut. Dia mesti masuk tekan dengan lancar. Rabbis samawati. Sama harakat dua mak asli. So dunia tempoh sama. Dia sekata je. Dia konsisten. Mawa. Salah. Sifat istifal. Rendah. Bunyi tu rendah. Jangan mulut melapang. Samawati wal ar. Yang tadi sama juga. Wal Qamariyah. Settlekan ra. Bunyi ada bunyi. Wal ar. Baru huruf dot. Jangan saut. Wal ar. Rabbis samawati wal ar. Itu banyak orang sebut. Salah. Rabbis samawati wal ar. Kalau nak berhenti macam tu lah. Kalau nak baca sambung. Rabbis samawati wal ardi wa ma. Tetap ra tu akan bunyi kan? Ardi. Yang ardi. Salah
mesti settlekan ra. Jangan hilangkan ra pula. Mesti settlekan dulu. Ada sifat takrir. Wa ma baina bai, lembut, turun bawah. Kita kena rasa feel tu bila dia turun, bila dia naik, kita kena rasa. Baru dia akan keluar dengan betul. Wa ma baina bai, itu dah sauk. Borong, tak mau, kita tak mau borong. Kita nak ada eksklusif identiti dia. Wa ma bainahumar. Lain sekali Syamsiah masuk terus ma dengan ma. Rendah je, huruf rendah. Marrahman. Contohlah kita berhenti sini, dia akan jadi mak sukun. Ha ni lepaskan angin dulu. Bainahumar rahman. Bainahumar rahman. Angin tak lepas lagi, terus nak pergi kat mim. So sifat dia, kita tak bagilah sifat eksklusif dia. Mestilah aku punya ha pedas. Rahman. Kalau kita tak bagi, so no point kita belajar bunyi ha pedas lah, ha simpul lah, apa kita nak belajar kalau dah semua main sauk. So mestilah kena identiti. Rahman. Ingat, semua huruf bersukun, apa sifat dia, settlekan dulu. Kalau dia ada angin, lepas angin dia keluar dulu. Kalau shin, dia ash. Lepas angin dulu. Habis angin, baru terus. Dan ash. Tak sempat angin dia nak keluar, kita dah pergi potong. Sebab tu kita jadi baca kelang kabut. Tujuan Allah bagi ni pun ada masa. Itu masa untuk kita lah, tempoh nak tengok huruf sebelah tu. Macam nak bunyi sulit dah, kita ada masa nak sebut huruf lepas tu. Kalau kita baca laju, sauk, tak sempat lah. Baru ni huruf lain. Sebab huruf dia sekejap tinggi, sekejap rendah. Kadang-kadang tiba-tiba ada panjang, sekejap kena dengung. Ini pun kita pilih jenis ayat yang tak ada dengung-dengung, yang biasa punya. Cari teks yang tak ada dengung apa-apa pun, hukum yang biasa je. Ini yang kita praktik dari sini. Okay. So Ar-Rahman. Lepaskan angin untuk ha. La yamliku. Tutup mulut yam. Tapi jangan yam. Tak perlu kebam betul. Tutup je biasa. Yamliku. Ku asli. Minhu. Jelaskan. Minhu. Ha. Level bawah. Minhu. Khita. Ni huruf kha. Khitaba. Ni huruf tinggi. Istilah. Baru rendah balik. So ini rendah, tinggi, rendah. Itulah kita kena tahu, tinggi, rendah tu baru dia akan betul. La yamlikuna minhu khitaba. Ta dua hakat mak asli. Ba pun dia akan jadi mak asli. Dah berhentikan jadi mak iwad. Baca dengan dua hakat. So tempo dua ta dengan ba mesti sama. Khitaba. Jangan baca khitaba. Kadang-kadang kita dah hujung, tak boleh. Mak arid disukun boleh lah. Dia boleh 2, 4, 6 sebab dia dah hujung. Tapi ni mak iwad. Dua hakat. Kalau kita nak baca ba, so no point nak belajar mak iwad. Apa guna nak belajar mak iwad? Kalau dah semua nak jadi macam mak disukun. Tak boleh. Itu menunjukkan perempuan kena sangat-sangat berdisiplin. Okay? Ini adalah contoh je. So bila perempuan jumpa, huruf-huruf yang bersukun, dari sifat-sifat dia, so settlekan sifat tu dulu. Jangan baca kelang kabut. Lepaskan angin, tahan angin ke apa semua, settle dia baru pergi huruf semua. Barulah perempuan dikira sebagai fasih. Kalau ini tak boleh, itu tak boleh, macam angin tertahan, patut lepas kita tahan, patut menantun tak menantun, so tak fasih. So sekarang yang kita highlight tadi huruf ain, sebab tu huruf yang memang kita kena praktis. A'lamu, ta'lamu. Bunyi ain tu dia memang macam dia bunyi yang melirit, tapi dia tak boleh apply untuk hamzah. Hamzah tak boleh tak. Dia putus. Ta'lamuna, yu'minuna. Itu beza. Okey. So perempuan kena mesti faham, tahu satu hal. Mungkin perempuan dah belajar bertahun-tahun dah tahu dah. Tapi faham tu, kena faham kat mana angin keluar, dia start dari mana, macam huruf qaf, kaf semua tu, semua kena praktis. InsyaAllah kalau perempuan ada keinginan betul-betul nak fasihkan baca Quran, kena doa, ya Allah, bagi aku pengetahuan, bagi aku faham supaya aku boleh sebut dengan betul. Dia dapat lancarkan lidah sebut dengan fasih. Itu kita kena minta. Kita tak boleh macam tiba-tiba macam tu je, tak boleh. Kita kena minta, ya Allah, aku nak jadi seorang yang fasih baca Quran di akhir umur aku. Walaupun aku tahulah dari segi amalan lain pun tak banyak, tapi pokoknya baca Quran tu betul. Walaupun baca sikit tapi betul lah. Auzubillah. Salah tu, memang salah. Orang dengar pun memang salah. Tapi orang dengar tu orang yang faham lah, orang yang tahu. Kalau orang tak tahu dia rasa macam okey dia macam tak boleh.
perempuan dah belajar ni, mesti kena faham dan nanti perempuan akan nak guide orang lain. Bila perempuan nak guide orang lain, nak mengajar orang lain, mestilah kita kena faham dulu. Faham ni memang kena faham betul. Tak boleh faham sikit-sikit. Memang 100% faham. Maknanya kita betul kenal huruf tu. Baru kita nak cerita ke orang pun, kita dah tahu, dan kita nak cerita ke orang tak payah tengok buku pun. Sebab bila kita dah faham, kita boleh cerita je. Huruf ain ni bunyi macam mana apa semua. Dia macam tu. Okay. So, memang kita tak boleh nak masuk lah pun nun dengan mim tu kan. Tak apa. Yang penting saya nak baca betul je. Okay, dapat pasih, tak kisah itu buat rukun lain. InsyaAllah yang tu kita sambung dalam minggu depan. Patutnya ada tugasan tapi dah tak masuk, minggu depan lah homework tu. Okay. Tapi homework perempuan sekarang ni praktis lah. Sebutlah huruf ain, buat apa semua tu. Baca tu nanti mana yang bertalaki minggu depan tu. Tak kira lah siapa guru perempuan, baca dengan betul. Sekarang ni guru perempuan pun dapat tahu, oh orang ni sama ni tak gerti huruf ain. Oh sekarang dah pandai lah sebut huruf ain, dah pandai huruf dot. Maknanya adalah peningkatan. Takkan sama je level. Dia macam tu kan. Okay, untuk itu, saya kata kita pun ambil masa dah. Lebih ni 10 minit. Okay, untuk tu kita dah cakap banyak-banyak, dah kering tekak kan. Untuk kita berhenti di sini. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa minggu hadapan dengan tajuk nun dan mim tu lah. Patutnya minggu ni kan, tapi tak apa. Yang penting saya nak perempuan baca betul je. Baca dengan fasih. Itu kena praktis. Tak boleh nganga tengok. Tak boleh. Dia takkan jadi. Dia kena praktis. Okay. Okay, untuk tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau tertinggi suara ke apa, tapi belajar tetap belajarlah. Ya. Dan belajar memang kena fokus lah Terima kasih insya-Allah. Assalamualaikum. Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.